Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan di dalam tempat yang baik, di dalam keadaan yang baik, walaupun hari sejuk hujan. Kita ni awal tahun, tapi awal tahun kita dipenuhi dengan hujan-hujan. Mungkin tahun ni rahmat banyak, jadi hujan pun banyak. Jangan sampai tercabut bumbung kita lah, kan? Baru-baru ni kat Padang tercabut bumbung. Tapi tak ada yang cerita dulu, kan? Selamat, Alhamdulillah. Dalam hadis Nabi tadi, Nabi mengatakan man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun suatu kaum, suatu kelompok, suatu kumpulan di rumah daripada rumah-rumah Allah. Kita ni di rumah Allah ni, di surau, di masjid, yatluna kitab Allah, yang mana kelompok ini berhimpun membaca kitab-kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, kemudian dia mempelajari, mengajar dan belajar Al-Quran di antara mereka. Maksudnya mengaji lah. Bila kita baca hadis ni, jangan kita faham ngaji tajwid je, ataupun mengaji tafsir saja. Termasuk juga mengaji bab-bab yang lain, fiqh, tauhid, tasawuf. Sebab apa? Semua yang di dalam Islam berasal daripada Al-Quran, berasal daripada As-Sunnah. Semua sama. Itu dia punya sumber dia, baru lahir ilmu-ilmu yang lain. Sebab makanan pentarbihan di zaman Nabi Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian lahir selepas itu ilmu-ilmu lain nak memudahkan kita ni, nak memudahkan kita nak ambil. Kalau tidak, kita tak mampu nak ambil. Ada Quran, ada Sunnah ya. Tak mampu kita ambil. Terpaksa ulama-ulama kaji, dalami, permudahkan kita, keluarkan. Ada kitab khusus bab hukum hakam, kitab fiqh. Kitab khusus bab hukum mengenai akidah, mengenai tauhid, kitab tauhid, kitab akidah, kitab ilmu kalam dan sebagainya. Benda-benda mengenai akhlak disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Dan kitab-kitab yang lain sebenarnya asal punca daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila keadaan golongan tersebut duduk di rumah Allah, baca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, maka dijanjikan baginya beberapa kebaikan. Illa nazalat alaihi sakinah, confirm akan dapat mereka ini. Yang pertama dia ketenangan. Yang pertama ketenangan, tenang jiwa. Hari ini orang nak cari tenang jiwa macam-macam. Ada yang isap dadah. Isap dadah tu sebenarnya dia nak tenangkan jiwa. Serabut kepala otak dia, dia isap dadah. Kemudian minum arak, minum arak tu dia nak tenang jiwa tu. Sebab apa? Kan tadi lah macam-macam masalah.
Sampai bulan 10 kan. Ini bulan 10 lagi kan. Pesta Arab, Oktoberfest. Bulan 10 bulan pesta Arab. Buat, selalu buat lah. Itu yang Bali macam datang tu kan. Kita buat pesta Arab. Allahu Akbar. Arab ni sahabat-sahabat, dia lagi teruk pada gila lah. Orang yang minum arak dia lagi teruk pada gila. Sebab apa? Otak dia ada waras. Dia nak gila kan otak dia. Sebab apa? Mabuk ni macam gila sama. Mabuk macam gila. Cuma mabuk sekejap, gila lama. Tapi sama je. Mabuk ni macam gila, sama je. Orang ni elok-elok waras otak dia sanggup bagi duit untuk gilakan otak dia sekejap. Betapa teruk masyarakat jadi teruk. Puncanya apa? Nak cari ketenangan. Nabi kata nak cari ketenangan, pergi rumah Allah, pergi masjid, pergi surau, situ kau dapat ketenangan. Pergi majlis-majlis ilmu, dapat ketenangan. Dia tak nak kan. Pergi jugalah kelab malam, disko dan sebagainya, tonggak Allah, isap dada. Dan sebenarnya nak cari apa? Ketenangan. Yang kedua, Rasulullah sebut dijanjikan wa ghasyiatumur rahmah, diseliputi, ditutupi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah penuh begitu. Ghasyiyah ni tutup, maksudnya penuh semua. Kita dikelilingi oleh rahmat Allah. Rahmat ni bahasa Melayu belas kasihan lah. Kita ni kalau dapat belas kasihan daripada orang yang orang besar pun, orang besar, orang berpengaruh, YB ke, menteri ke, rapat dengan kita, boleh bagi rahmat dia, belas kasihan dia kat kita, pertolongan dia kat kita, selamatlah kita, rasa jelas selamat. Ini raja, segala raja bagi rahmat dia kepada kita. Allah janjikan rahmat dia kepada kita apabila kita memenuhi majlis-majlis ilmu, kita memenuhi rumah-rumah Allah. Kita kat dunia ni masalah banyak. Kat dunia ni tak ada siapa yang boleh kata dia tak ada masalah. Tak ada siapa boleh kata aku hidup dunia mana ada masalah. Hidup aku senang. Makan semua cukup, tidur semua. Tapi tak mungkin seorang tu pun hebat itu mana pun mesti ada masalah. Sebab tu kita mengharapkan juga rahmat daripada Allah, belas kasihan daripada Allah. Tak ada belas kasihan daripada Allah, maka sengsara dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, wa khafathumul malaikah, dikelilingi pula oleh para malaikat. Kita duduk dalam Allah, malaikat keliling kita. Bukan doa saja tu, keliling tu. Doa kau untuk kita, minta keampunan untuk kita. Minta keampunan untuk kita. Kita ni, kalau orang yang baik minta keampunan, kita rasa sedap lah. Sebab tu kita selalu jumpa mak bapak kita minta mak bapak kita doa kat kita. Sebab apa? Kita rasa doa dia cepat makbul. Ini malaikat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka ini maksiat kepada Allah, ingkar kepada perintah Allah, tak pernah. Dan melakukan segala yang Allah perintah, terus buat. Ada di kalangan mereka yang sujud terus sujud, ada yang rukuk terus rukuk, ada yang bertasbih, berzikir terus berzikir sehingga kiamat. Maka golongan yang terbaik sebegini, inilah golongan yang mendoakan kita kalau kita pergi ke rumah Allah. Kalau kita pergi ke rumah Allah, inilah golongan makhluk yang mendoakan kita, mengerumuni kita. Kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang terakhir, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan nama-nama kita di sisi majlis-majlis ini. Nama-nama kita disebut di majlis-majlis langit. Majlis-majlis langit kan. Maksudnya kita ni tersenarai nama kita. Majlis-majlis dunia pun tak tersenarai nama kita. Popular macam mana kita sangat, tak tersenarai. Orang majlis ni tak sebut nama kita.
Tapi kita bila berada bersama rumah-rumah Allah, mendekatkan diri dalam Allah, mendekatkan diri dalam majlis-majlis ilmu, disenaraikan nama kita. Di majlis-majlis langit, majlis-majlis yang mulia, disebutkan nama kita. Wa zakarahumullahu fi man indah. Maka ada 4 kelebihan. Semua kelebihan dia tu besar-besar belaka. Tapi ramai orang tak nak datang. Sebab apa? Hidayah tak ada, taufik tak ada. Kita yang dah datang ni, Allah bagi hidayah dan taufik pada kita, kita kena bersyukur. Sebab ramai orang Islam sekarang ni, nama je Islam sembahyang pun tak. Ramai orang Islam yang sembahyang pula, dia suka 1 pahala, dia tak nak 27 pahala. Nabi yang sebut dah, nak 27 ni kat rumah Allah. Nak 1 pahala sembahyang kat rumah ke sembahyang kat kerja kamu? Main seorang-seorang dapat 1 pahala. Dia nak juga yang 1 tadi, 27 tak nak. Tak tahu lah. Kata tak hati matematik kan, payah pula kan. Semua kerti belaka dah. Nak kata tak tahu hadis ni, memang daripada kecil dah tahu lah. Budak-budak kecil pun tahu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan kaji sedikit mengenai surah Al-Quran. Moga-moga kita boleh faham Quran. Sebab apa? Quran ni tuntutannya yang pertama baca, yang kedua faham, yang ketiga amal. Kalau baca saja hebat, tak cukup lagi. Baca saja hebat, tak cukup lagi. Memang baca betul. Sampai tak pandai baca, kena belajar. Cari terima Allah, Tok Ustaz yang kat sini ngaji. Yang boleh hebat bacaan itu kena ngaji, wajib. Tapi dah pandai baca, kena faham pula, kena amal. Sebab apa? Tuntutan yang terakhir amal. Zaman dulu, zaman sahabat, ada para sahabat ni, dia tak hafal. Dia Arab ni hafal lagu keluarga kita, dengar-dengar sekali dia hafal. Dia tak hafal 1 ayat, dia tak pindah dari 1 ayat ni hafalannya kepada 1 ayat lain, kecuali lepas dia amalkan. Kita ni tahu mana kan? Ilmu kita sebelum ni kita baca banyak orang, tak tahu berapa peratus kita amalkan. Moga-moga Allah memberi belas kasihan kepada kita. Baik, surah, insyaAllah kita ambil surah yang pendek, surah Al-As. Kita selalu baca dalam pengakhiran majlis-majlis ilmu, pengakhiran majlis-majlis yang baik. Surah Nasr. Dalam ni Allah sebutkan wal asri, demi masa. Wal asri, waw sumpah. Qasam bahasa Arab. Waw ni waw sumpah. Kita ni bila kita baca Quran, kita kena tahu Quran ni confirm betul semua. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan langsung. Siapa yang ragu-ragu dengan Quran, akidah dia gaya-gaya sikit. Akidah masalah. Ragu-ragu dengan Quran, akidah masalah. Sebab apa? Rukun iman, percaya kepada Al-Quran 100%. Tak boleh tolak. Walaupun 1 ayat, walaupun 1 kali, tak boleh tolak. Percaya kepada Quran. Zalikal kitab la raiba fi. Maksudnya bila Allah sebut dalam Quran, walaupun sekali Allah kata wajib, wajib. Tak tunggu Allah kata 20 kali, 30 kali tak. Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wajib kepada kamu buat qisas, wajib. Buat qisas. Tak buat dosa. Mudah. Kita dengan ayat Quran, bila kita dengar, kita faham, wajib percaya. Wajib percaya. Tetapi tiba-tiba ada sebahagian ayat Quran Allah mulakan dengan sumpah. Kalau kita tengok sumpah ni digunakan untuk Allah, tempat orang tak percaya. Betul? Tempat orang tak percaya, orang sumpah. Sumpah digunakan tempat orang tak percaya. Allah gunakan sumpah kat sini. Sebenarnya kalau Allah tak guna sumpah, kita tidak percaya juga. Maksudnya ada satu benda yang akan disebutkan di dalam surah ni
kemungkinan besar kita ni tak percaya. Kalau percaya pun sebut di mulut, dekat amalan dia tak percaya. Mulut percaya, tapi amalan macam tak percaya. Tu bahaya tu. Percayakan mulut je. Apa benda yang disebutkan? Allah kata wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Seluruh manusia ni rugi berlaku. Itu diterima. Mana ni? Al-insan tu ada alif lam tu masalah tu. Alif lam tu menunjukkan seluruh istighraq. Semua manusia ni rugi berlaku. Kita nak rugi tak? Tak nak. Siapa nak rugi? Tapi rugi pada tu kat dunia ni bankrupt. Tak boleh. Sampai tak mampu bayar hutang. Harta ni hutang lagi banyak. Dia bankrupt. Kat Malaysia tahun ni sampai bulan 8 keluar statistik baru 12,000 orang bankrupt. Sampai bulan 8 2014. Ramai bankrupt sekarang ni. Gejala bankrupt tu makin teruk. Ini rugi dunia ni. Tapi bila Allah sebut rugi dunia akhirat, ni Allah yang sebut ni, bukan manusia yang sebut. Kalau manusia sebut rugi, ni rugi dunia lah. Tapi kalau Allah sebut rugi dunia akhirat, dunia ni setakat mana pun kita hidup mungkin 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Rugi dunia pun kalau bankrupt pun dia boleh naik balik, boleh kaya balik. Tapi kalau rugi akhirat, kekal abadi. Sama ada dalam syurga kekal abadi, dalam neraka kekal abadi. Kita ni kalau boleh jangan masuk syurga, jangan masuk neraka langsung. Ada golongan yang masuk neraka dulu baru masuk syurga. Sebab maksiat dia banyak, dosa dia banyak, dia kena bersihkan dulu. Kita ni bukan dia tahan. Api yang kat dunia tak tahan. Ini api kat akhirat lagi dah tak tahan. Maka Allah kata semua manusia dalam kerugian. Sudah kan? Illa kecuali ada pengecualian, iaitu satu golongan je yang terselamat daripada rugi. Orang yang tak ada ciri golongan ini rugi. Allah yang sebut, bukan saya yang sebut ni. Yang pertama ciri dia, satu golongan dia bisa ada 4 ciri. Dalam surah disebut 4 ciri. Ciri yang pertama, illal ladzina amanu, iman, beriman kepada Allah. Jadi kalau yang ciri yang pertama ni confirm orang yang tidak beriman ataupun orang kafir rugi. Orang kafir agama apa pun dia confirm rugi. Tak ada lah, tak ada bicara lah. Tak ada bicara dah confirm rugi. Sebab apa? Syarat pertama tak lepas. Syarat pertama apa? Iman, beriman kepada Allah. Jadi orang kafir yang mana tidak beriman kepada Allah rugi kafir. Banyak juga gejala-gejala dalam agama Islam yang menyebabkan seorang tu boleh jadi kafir. Sebenarnya dari dulu ada golongan disebut Syiah. Syiah ni ada yang sampai tahap kafir ni. Tahap yang mengkafirkan sahabat. Dia orang pula yang kafirkan sahabat. Dia orang lagi hebat lagi. Dia tahap golongan ni kafir terus. Dekat Malaysia ada kelompok lain muncul, anti hadis. Ini pun keluar dari Islam, murtad juga. Jangan terlibat. Kemudian muncul ajaran-ajaran sesat yang lain. Rasul Melayu lah, ayah pin. Ini semua sesat belaka. Tidak beriman habis. Syarat pertama tak lepas. Syarat pertama juga menolak satu lagi golongan yang disebutkan sebagai golongan munafik, yang mana Allah sebutkan wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Dan di kalangan manusia ada golongan yang mereka mengaku kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimumin, sebenarnya mereka tidak beriman. Ini munafik ni. Munafik ni luar dia sama macam kita.
Tapi hati dia sebenarnya tak percaya, tak yakin dengan Al-Quran, tak yakin dengan hadis. Kalau zaman Nabi dia tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan Rasul. Kalau ulama-ulama itu sebut zaman Nabi, tadi orang munafik ni sembahyang Isyak dengan sembahyang subuh dia tak datang. Sebab zaman dulu gelap. Zaman sekarang ni mungkin orang munafik sekarang ni Isyak dengan subuh dia datang masjid kan? Sebab tu terang. Zaman dulu mana lampu cerita. Siang ni semua orang datang masjid, semua orang sembahyang Jumaat. Malam tak nampak, jadi tak tahu siapa yang datang, siapa yang tak datang. Golongan munafik dia biasa tak datang. Tak ada dia tu. Golongan munafik ini menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hati. Sebab tu balasannya fid-darkil asfali minan nar. Di neraka yang paling bawah sekali. Kena takut dulu. Kalau kita termasuk. Sifat munafik banyak disebutkan macam-macam. Kalau kita nak cerita tadi tak habislah satu sifat munafik saja. Mungkin ustaz-ustaz lain yang cerita sifat munafik saja. Dan munafik ini juga menyebabkan dia jadi rugi. Termasuk golongan yang rugi. Sebab apa? Syarat pertama beriman. Beriman. Syarat pertama pun susah sebenarnya. Susah kita nak tepati. Tapi insya-Allah lah, bila kita ni jadi orang yang dekat dengan Allah, jadi orang yang mendekatkan diri dengan Rasulullah, jadi orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan As-Sunnah, insya-Allah selamat akidah. Sebab ancaman pada akidah begitu banyak. Pada hari ini golongan murtad pun banyak. Dan murtad ni memang dah wujud dah semenjak zaman Nabi lagi. Sebab apa? Musailamatul Kadzdzab yang mengaku jadi Nabi, dia ada zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dia dah mengaku jadi Nabi. Bila Nabi Muhammad SAW wafat, ratusan ribu yang murtad. Kesekian. Sebab tu kalau kita baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, ketika mana dia menjadi khalifah yang pertama, 2 tahun jadi khalifah, hampir 12 peperangan untuk lawan golongan murtad sahaja. Bukan kalau kafir ni, golongan murtad sahaja. Golongan murtad dan golongan yang tak bayar zakat. Ada golongan yang tak bayar zakat juga. Zaman Nabi dia bayar zakat. Bila Nabi wafat, Nabi dah tak ada, tak nak bayar zakat. Ada juga. Ini pun Sayyidina Abu Bakar serang juga, perang juga. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, ratusan ribu, bukan sikit yang murtad. Sebab tu jangan pelik kalau zaman sekarang ramai murtad. Dan dia murtad ni jadi ancaman juga. Lagi-lagi jangan terbalik keluarga kita. Jangan terbalik keluarga kita. Ancaman pada agama yang besar, confirm rugi. Neraka. Rugi yang Allah sebut, dunia rugi, akhirat lagi lah. Tak ada harapan. Kemudian syarat yang pertama tu tadi. Syarat yang kedua, Allah sebut wa'amilus solihat illa allazina amanu wa'amilus solihat. Buat baik. Maksudnya kalau hati je baik, amalan tak ada, kosong. Melepas juga lah, rugi juga. Sebab tu kalau orang kata saya ni nampak tak pakai tudung, tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Hati aku baik, walaupun luaran nampak macam ni. Ibadat tak buat, kata hati baik, memang confirm tak betul. Sebab apa? Dia umpama pokok. Tak boleh kita kata pokok tu subur, buah tak ada. Tak boleh kita kata hatinya baik, hatinya beriman, amalan tak ada. Dia umpama itulah pokok. Iman yang kuat, hati yang baik akan menghasilkan amalan yang banyak, amalan yang hebat. Dia sama dalam dan luar. Tak boleh kita kata dalam hebat dan luar macam tak ada apa. Dia macam tu. Sebab tu tuntutan pun begitu. Kalau kita baca Al-Quran, memang akan disekalikan iman dan amal soleh. Amal wa amilus solihat. Amal wa amilus solihat. Ayat Quran gitu, dua tu mesti sama. Iman dan amal soleh ni tak boleh pisah. Amal soleh ni apa? Buat baik, tinggal maksiat, tinggal jahat. Imam Al-Ghazali sebut nak tinggal kejahatan lagi susah daripada nak buat baik.
Kita ni kalau ada kejahatan yang kita suka buat, nak tinggal lagi susah daripada nak buat baik. Kejahatan ni macam-macam, maksiat ni macam-macam. Ada maksiat hati, ada maksiat anggota. Dua jenis. Maksiat hati lebih berat, lebih besar daripada maksiat anggota. Syaitan jadi kafir sebab apa? Maksiat hati. Dulu syaitan dia duduk dalam syurga, duduk sama dengan malaikat, jadi ketua pula pada para malaikat. Apabila dicipta Nabi Adam AS, ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi, disuruh kepada seluruh malaikat dan syaitan ini untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Dia tak tahu. Aba wastakbara, enggan dan takabur. Enggan dan takabur. Enggan, tapi sebab apa? Sebab dia takabur. Takabur ni bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu, bahasa moden ni ego lah. Ego tak boleh. Aku, syaitan kata, daripada api, dia daripada tanah. Macam mana aku nak pergi tunduk ke dia? Aku di senior ni, dia junior. Aku jawatan tinggi, dia tak tahu apa-apa. Baru dicipta. Takkanlah nak tunduk hormat pada makhluk baru. Tak boleh. Ego syaitan. Ego dia, syaitan menyebabkan dia kufur kepada Allah SWT. Penyakitnya, masalahnya masalah hati. Masalah hati. Begitu juga yang kita perlu berhati-hati maksiat anggota. Imam Ghazali sebut ada 7 anggota yang kita perlu jaga. Yang pertama, mata sentiasa melihat. Sekarang ni, ni dalam ni macam-macam ada ni. Internet kan, tekan je nak tengok apa, semua keluar. Orang pun nak sebar fitnah. Sampai Ustaz Azhar terus kena fitnah juga. Astagfirullahaladzim. Ulama pun dia pernah fitnah. Kalau dulu kita dengar artis-artis kena fitnah. Artis kena fitnah ke tak kena fitnah, Allah alam lah. Tapi video-video dia disebarkan. Sekarang ni ulama pun dia bantai juga. Tak betul-betul fitnah lah tu. Yang mana fitnah lebih besar dosa daripada membunuh. Sebab kesan dia besar daripada membunuh. Fitnah. Yang mata kita perlu jaga daripada melihat benda-benda yang maksiat, melihat kepada aurat manusia. Kemudian telinga kita perlu menjaga daripada mendengar benda-benda yang maksiat. Mengumpat, tak boleh kita dengar mengumpat. Apa salah dengar? Bukan kita yang mengumpat, kita dengar je. Orang yang dengar dapat dosa sama dengan orang mengumpat. Sebab apa? Orang mengumpat tu kalau tak ada orang yang dengar, dia boleh mengumpat tak? Tak boleh. Kena ada orang yang mendengar. Kalau tak ada orang mendengar, dia tak ada nak mengumpat. Cakap sorang-sorang lah. Ada orang mendengar tu yang jadi mengumpat tu. Tambah semangat kan? Lagi ramai lagi semangat. Lepas tu telinga yang mendengar orang mengumpat ni dapat sekali dosa sama dengan orang mengumpat. Yang ketiga, mulut. Yang mana Nabi sebut mulut ini yang paling banyak menyebabkan manusia ini dicampaklah api neraka. Sebab apa dosa mulut? Mulut kita ni, Allah Akbar. Manusia ni mulut dia walaupun kecil kan, tapi tak boleh ditutup. Tak boleh ditutup. Tempayan besar mana mulut dia boleh tutup. Manusia dia kecil, mulut dia tak boleh ditutup. Ada saja cerita dia. Laju dia bercerita. Betul tak betul tak tahu lagi, tapi laju dia. Laju dia bercerita. Itu berapa lah? 3. Yang keempat, tangan. Nabi kata al-mu'min man salimal al-muslimun, al-mu'min man salimal mu'minun min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma Allah. Orang yang beriman itu adalah orang yang selamat. Orang beriman lain, orang Islam lain selamat daripada kejahatan tangan. Kejahatan tangan. Sebab tangan manusia ni hebat. Nikmat besar Allah bagi ni.
Macam-macam dia boleh buat. Menulis boleh, memukul boleh, menampar boleh, cubit boleh, nak suap boleh, menulis boleh, menaik boleh, macam-macam boleh guna ni. Ini kalau hilang nikmat ni, berapa juta kita nak buat balik, dapat nampak sama alat macam hebat ketangan ni, yang boleh buat fungsi ketangan. Payah. Sebab tu nikmat Allah. Tapi nikmat, ada sebahagian orang gunakan nikmat untuk buat maksiat. Nikmat Allah guna untuk buat maksiat. Betapa besar dia punya dosa dan keburukan. Nikmat tu Allah bagi, dia buat untuk maksiat pada Allah pula. Allah. Takkan kita jaga. Tak apa nak tangan ni lagi laju pada mulut sekarang. Mulut ni kalau kita cakap 3-4 orang lagi dengar. Tangan sekarang ni, tangan sekejap je ribuan orang boleh baca. Tangan punya kerja lah. Sebab apa? Teknologi sekarang. Kemudian yang perlu kita jaga adalah perut. Makanan kita. Dulu ada kes Cadbury kan. Ada babi ke tak ada babi? Ada babi ke tak ada babi? Kemudian kesihatan cek-cek dia kata ada dia babi. Jakim nak cek tak ada. Kita pun tak tahu. Nak makan tak makan. Jadi syubhah. Dia kita ni dengan makanan yang pertama haram, hukum tolak tu. Jauh. Yang syubhah tolak tu. Yang syubhah kita tak pasti haram ke halal. Tak pasti haram ke halal. Tidak. Yang makruh tinggal juga kalau boleh. Sebab makruh ni contoh makanan yang berbau semua kan. Tapi masjid jangan makan durian, makan makan masjid. Itu datang surau, bau satu surau. Dah ada durian mahal kan masa ni. Sial teman-teman. Baik. Kemudian yang keenam, kaki. Yang melangkah ke mana kita melangkah, dia juga dapat pahala, dia juga dapat dosa. Kaki ni yang melangkah ni dapat pahala, dapat dosa sama macam anggota lain. Dan yang terakhir sekali, kemaluan. 7 anggota ni. Maluan ni daripada zina lah. Dan benda yang menghampiri zina. Wala taqrabuz zina, Allah kata jangan hampir pun jangan. Zina tu lagi lah, jangan. Tapi sekarang ni terudah masyarakat. Zina tu biasa dah. Orang tak pelik kan? Tak pelik berzina. Anak luar nikah pun dah biasa dah. Kalau di barat, di Amerika 2/3 anak luar nikah. Kalau lahir 3 orang ni, 2 anak luar nikah, 1 yang sah taraf. Dan berkahwinan. Sebab apa? Mereka sistem kalau nak sebelum kahwin tu try dulu. Try dulu. Kalau rasa sesuai best je, bolehlah kahwin kan. Kalau rasa tak sesuai, tak payah. Tinggallah. Cari lelaki lain, cari perempuan lain pula. Sistem kat sana. Sekarang ni, budaya kat sana, try dulu. Sesuai tak sesuai, try dulu. Kat Malaysia pun menyala agak macam tu. Ikut juga ada jenis tu. Try dulu. Terus masyarakat. Baik. Jadi kena jaga 7 anggota tersebut daripada maksiat. Sebab apa? Kita nak jadi golongan yang ada sifat beramal dengan amalan yang baik. Amalan baik ni apa? Buat benda yang taat, tinggal maksiat. Buat taat, tinggal maksiat ni amilus shalihat, beramal dengan amalan yang baik. Baru syarat tu, ada lagi syarat. Syarat yang ketiga. Kalau kita tengok syarat yang pertama, syarat yang kedua, rasa cukup dah kan? Iman, amal soleh. Nak apa ni? Iman, amal soleh, cukup dah rasanya. Tiba-tiba ada lagi syarat. Allah pula yang letakkan. Kalau ustaz yang letakkan, tak apa, boleh lah, beda kan? Bila Allah letakkan dalam Quran, nak beda. Ada syarat yang ketiga, wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran.
Maksudnya benda yang benar kita kena sampaikan kepada orang. Dimaksudkan juga di sini tak boleh kita seorang baik. Sebab apa? Al-Haq ni apa? Benda yang benar apa? Islam. Islam ni benar. Maksudnya Islam kita kena sampaikan kepada orang. Tak boleh kita seorang je baik, isteri kita buat jahat. Kita seorang je baik, anak-anak kita buat maksiat. Kita seorang je baik, masyarakat kita bergolongan dosa. Tak boleh. Tak boleh. Kena ada sifat watawasau bil haq, beruntung. Tak ada sifat rugi. Kerja inilah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sehinggalah dikatakan dia gila. Nabi ni sebelum dilantik dia Nabi, sebelum memulakan kerja dakwah, orang panggil dia Al-Amin, orang yang amanah, sangat amanah, diberi kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat Arab. Tetapi bila dia sampaikan dakwah, bawa dakwah, orang kata dia gila, orang kata dia pemecah belah masyarakat. Bukan senang. Bukan senang. Inilah kerja yang Nabi buat, menyebabkan masyarakat Mekah nak bunuh dia. Yang ketiga, watawasau bil haq. Dan kerja ini kita perlu warisi. Sebab apa? Bila kita kata kita nak ikut Rasulullah, nak mencontohi Rasulullah, kerja Rasulullah kita kena buat. Memang kita kena contohi Rasulullah daripada aspek-aspek lain. Akhlak kena ikut, pakaian sunnah kita ikut, makanan sunnah. Sekarang makanan sunnah macam sunnah, kita makan. Tetapi perjuangan Nabi, apa yang Nabi bawa kita tak nak ikut, payah begitu. Hal ni paling besar sekali Nabi tinggal kat kita ni. Kalau kita baca sirah Nabi, inilah paling besar sekali yang Nabi tinggal. Nombor 3 ni, membawa Islam kepada hati-hati manusia. Ini yang paling besar ni. Sehingga kan dalam kitab sirah dia menyebutkan tak ada satu cara yang wujud pada zaman Nabi dulu Nabi tak guna untuk sampai ke Islam. Kalau ada cara tersebut dia akan guna. Semua cara yang ada dia akan guna. 13 tahun di Mekah, tak ada negara lagi, Nabi dakwah semua orang. Yang kaya, yang miskin, yang duduk menetap di Mekah, orang luar, Nabi berdakwah. Sampai ke Taif, Nabi berdakwah. Dibalik dengan batu, berdakwah Nabi. Nabi tak berhenti dakwah, balik berdakwah lagi. Datang orang-orang menunaikan haji di Mekah. Sebab haji ni sebelum Islam lagi dah ada dah syariat haji. Dia buat syariat Nabi Ibrahim. Memang dia buat haji pun, Nabi dakwah, kena tolak, kena maki. Datang kabilah lain untuk tunaikan haji, tunaikan umrah, Nabi dakwah, kena tolak, kena maki. Nabi tak berhenti, terus dakwah lagi. Sehinggalah diterima oleh kabilah Aus dan Hazraj yang datang daripada Yasrib. Yasrib itu nama asal bagi Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah nama asal Yasrib. Sebelum golongan Aus dan Hazraj diterima, banyak puluhan kabilah dah tolak. Nabi tak berhenti. Sehinggalah golongan diterima, balik ke Yasrib, berdakwah di Yasrib, ramai orang memeluk Islam. Nabi utus pula utusannya supaya berdakwah di Yasrib, sehinggalah Yasrib bersedia untuk menerima penghijrahan. Itu yang berlaku hijrah. Itu yang berlaku hijrah, kita sambut makna hijrah. Bukan senang-senang, 2 tahun. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, tahun selepas tu baru hijrah. Kalau kita baca sirah, hampir 2 tahun punya perancangan sebelum berlakunya hijrah Nabi SAW. Walaupun Nabi ni hijrah sebenarnya bukan bulan Muharram yang kita ni sekarang ni, awal tahun ni bukan. Dia Nabi berhijrah bulan Safar, akhir bulan Safar sampai awal Rabiul Awal. Awal Rabiul Awal dia sampai. Mula hijrah akhir Safar. Tapi biasa bulan Safar ni kita tak cerita pasal hijrah. Bulan Rabiul Awal kita tak cerita saja, kita cerita pasal Maulid. Tapi Nabi hijrah time tu. Muharram ni bukan time Nabi hijrah, cuma Muharram ni awal permulaan tahun ataupun kalender
kalender hijrah. Kalender hijrah ni siapa yang buat? Ataupun siapa yang pelopori? Zaman Sayyidina Umar. Zaman Nabi tak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada, zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni banyak benda-benda baru, pembaharuan yang dibuat. Ini syarat ketiga ni. Sebenarnya yang ketiga. Dan syarat yang terakhir, watawasau bis sabri, dengan kesabaran. Kenapa kesabaran? Kenapa kesabaran menjadi syarat yang keempat? Syarat yang tadi semua besar-besar. Syarat yang keempat itu tiba satu akhlak, satu sifat, iaitu sabar. Ayat lain sebenarnya banyak cerita pasal sabar ni. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaran, kuatkan ikatan, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu berjaya. Maksudnya nak berjaya, antara syarat yang terpenting adalah sabar. Syarat yang terpenting adalah sabar. Sabar ni sabar apa? Yang pertama, yang tadilah, sabar buat taat. Yang kedua, sabar tinggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia tempat ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan uji kamu dengan perasaan lapar, perasaan takut, kurang harta, kurang jiwa. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita kehilangan orang yang kita sayang, kurang pendapatan. Allah kata wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada golongan-golongan yang mampu sabar dengan ujian-ujian Allah tadi. Dalam surah Al-Mulk Allah sebut linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cipta kehidupan dan kematian untuk Allah uji kamu. Siapakah ni kalau kamu yang terbaik amalan? Sebab dunia ni memang tempat ujian semua. Tempat ujian semua. Dunia bukan tempat kita dapat nikmat. Memang ada nikmat di dunia, tapi nikmat dunia tidak hakiki. Bukan yang sebenar. Nikmat sebenar bukan dunia. Nikmat yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dunia ni tak. Sebab apa? Dunia ni kita macam biasa lah. Masa kecil kan, anak-anak kita ambil UPSR, hajatnya nak dapat masuk asrama penuh, dapat masuk SBP, MRSM, SMKA, dan yang sewaktu kan. Sampai baru-baru ni 2 kali ambil UPSR. Sebab apa? Meniru. Bocor soalan UPSR baru. Bukan biasa besar UPSR. Itulah bocor soalan lah. Itu je dia punya nikmat dia tadi. Boleh masuk sekolah-sekolah ni tadi, jenama-jenama tadi. Kalau berjaya masuk ke sekolah-sekolah tersebut, nikmat. Tetapi bila masuk ada kesusahan dia. Kemudian bila dah habis tersebut, ambil SPM pula, hajatnya nak masuk universiti, nak dapat kos yang dia minat, doktor, engineering, medik ke engineering ke, ikutlah apa-apa kan, law ke, dia nak dapat apa yang dia minat. Bila dia dapat itu nikmat, tetapi ada kesusahan dia. Tak percaya, tanya student medik, sudah susah ke senang? Student medik, kalau belajar medik ni susah ke senang? Kalau dia cakap senang tu bohong kan? Tak belajar kan dia? Susah. Kemudian bila dah habis tersebut, nak cari kerja pula, susah pula cari kerja kan? Habis degree nak cari kerja, susah pula cari kerja. Dah dapat kerja, nikmat, tetapi ada kesusahan dia. Dah ada kerja nak kahwin, lepas kahwin, nikmat kahwin, tapi ada kesusahan. Dah kahwin nak anak, lepas dapat anak, nikmat dapat anak, tapi ada kesusahan. Itulah sehingga ke akhir ayat. Habis semua tu.
Makan sedap, sakit perut. Makan sedap-sedap, penyakit macam-macam datang. Sakit jantung, kencing manis. Jadi nikmat tersebut di dunia ni tak ada yang hakiki. Tak boleh kita sebut orang ni hakiki. Kita buat benda sebut nikmat, tak ada langsung susah. Tak ada. Pasti ada kesusahan nikmat yang di dunia. Sebab apa? Di dunia bukanlah tempat nikmat yang hakiki juga. Nak dapat nikmat hakiki di akhirat. Di akhirat. Akhirat ni dua lah tadi. Sama ada azab yang hakiki atau nikmat yang hakiki. Itu bahaya tau. Kena usaha sungguh-sungguh, korban sungguh-sungguh lah di dunia ni, supaya kita dapat nikmat yang hakiki di akhirat. Na'udzubillah misalnya, kalau kita dapat azab, doa sungguh-sungguh. Kita ni ke akhirat nanti, kalau kita duduk syurga, bawah tak apa, dah kita masuk neraka. Maksudnya di dunia ni kena bertaubat sungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau dosa kita tak diampunkan, masuk neraka tu. Kita ni tadi lah, kalau kita duduk syurga, bawah-bawah sikit, tapi di syurga lagi, tak apa kan? Tak yang tinggi, memang kita doa dapat syurga tinggi, syurga Firdaus bersama para nabi, para awliya. Memang kita doa, tapi kalau tak dapat syurga bawah-bawah pun tak apalah kan? Okey lagi. Jangan masuk neraka, walaupun sekejap jangan. Walaupun sekejap jangan. Sebab apa? Neraka ni kesusahannya tak boleh nak dibayangkan. Sebab tu kena taubat daripada segala segala maksiat yang kita buat. Sebab apa? Cabaran besar. Kita di dunia ni buat maksiat seronok, buat ibadat tak seronok. Macam tu lah. Buat maksiat seronok, buat ibadat tak seronok. Betul tak? Kalau buat maksiat ni tak seronok, tak ada orang maksiat. Kalau buat ibadat ni seronok, penuh surau masjid tu penuh kan, masjid depan biasa satu baris je, satu baris setengah, dua baris. Malam mungkin ramai sikit lah. Kalau siang itu lah. Kalau nikmat apa, kita buat ibadat ni rasa nikmat, rasa seronok, penuh. Tapi tak penuh. Sebab apa? Buat ibadat tak rasa nikmat. Kecuali golongan yang dapat halawatul iman, yang mana Nabi kata 3 ciri. Salah satu Nabi wajah halawatul iman, menurut kita ada dalam diri kita. Yang pertama, Allah Rasul kita letakkan kecintaan kita kepada kita. Syarat pertama nak dapat kemanusiaan iman. Syarat kedua, kita mencintai orang lain tidak kita cintai melainkan kerana Allah SWT. Ayat dia macam tu, tak? Maksudnya kita cinta isteri kita kerana Allah, cinta suami kerana Allah, cinta anak-anak kerana Allah, cinta mak bapak kerana Allah, cinta harta kerana Allah, cinta kerja kerana Allah, cinta perniagaan kerana Allah. Kalau benda tersebut menghalang kita daripada menunaikan ketaatan, menunaikan tanggungjawab kita pada Allah, kita akan dahulukan tanggungjawab kita, ketaatan kita kepada Allah. Itu maksudnya tu. Syarat pertama, syarat kedua. Syarat ketiga nak dapat kemanusiaan iman, Nabi kata kamu benci dicampakkan dalam, kamu benci kembali kepada kekufuran sebagaimana kamu benci dicampakkan dalam api neraka Allah SWT. Maksudnya kamu sayang diri kamu sendiri, kamu cinta diri kamu sendiri dengan tidak melakukan maksiat. Sebab apa? Bila kamu melakukan maksiat, kamu nak campakkan diri kamu ke api neraka. Orang yang sayang diri dia, dia tak buat maksiat. Sebab apa? Dia tahu kalau dia buat maksiat, dia nak campakkan diri dia dalam api neraka. Maksudnya kalau orang tu suka buat maksiat tu, dia tak sayang diri dia. Tak sayang diri dia. Kalau orang sayang diri dia, tak buat maksiat. Moga-moga pada hari ini Allah berikan kita kekuatan untuk melakukan taat, kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan kekuatan untuk menempuh cabaran, dugaan yang Allah akan berikan dalam hidup kita dalam dunia. Dan Allah menjadikan kita golongan yang baik, yang mendapat kemanisan iman, yang menjadi golongan yang beruntung dunia dan akhirat. Kita tak nak kita menjadi golongan yang rugi, kita menjadi golongan yang mana termasuk dalam golongan-golongan yang su'ul khatimah, buruk kesudahan.
Kita nak husnul khatimah. Tiap hari kita doa dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang beri nikmat. Kita nak itulah. Antara mereka ni mendapat nikmat, ada yang disebut an-nabiyyin, ada golongan siddiqin, ada golongan syuhada, ada golongan salihin. Pilihlah antara tu. Nabi confirm dah tak boleh. Yang pertama Nabi confirm dah tak boleh. Golongan kedua siddiqin,